Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Jumaat. Sekejap dah sampai di hari Jumaat. Esok dah weekend. Betul. Bersama saya Nur Salih Azmi hari ini sedondon. Saya Ziso seperti biasa. Kalau kita dekat bernama ni, biru cukup sinonim lah dengan warna kita. Warna biru. Apa maksud warna biru itu? Tengok dekat belakang AKM, warna biru kan. So hari ni kita tema kita warna biru hari ni. Betul. Kecintaan kita kepada bernama, color pun sama juga dengan bernama. Betul. Rona-rona yang sama. Tona yang sama. Tapi seperti biasa, Saleha dah berpunya, saya pun dah berpunya. Wow. Tak boleh sedondon boleh, tapi berjodohan tidak boleh. Okey, ingat tu ya. Yang sana jangan gelak. Yang sana jangan gelak. Okey, pada hari Jumaat ini kita nak santai saja sebab Izu dia memang happy sangat sebab esok dah hari Sabtu kan. Tapi kena kerja. Jadi banyaklah perancangan tu. Tapi kena kerja. Kena kerja. Perancangan banyak tapi kena kerja. Okey, kita nak berhenti kita punya sembang-sembang. Kita nak kongsikan kepada anda apa yang berlaku di portal bernama.com. Kita boleh kita kongsikan. Okey. Apa dia Salia? Ya, di antara perinciannya seperti biasa di dalam bulan Ramadan ini, kita di Malaysia menyambut bulan Ramadan dan pastinya hati dan ingatan kita sentiasa dekat juga kepada penduduk di Palestin dan Malaysia juga mungkin akan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza melalui airdrop ya. Dan kita tahu negara-negara di luar sudah pun memulakan bantuan secara airdrop ini, tapi Malaysia tidak menolak kemungkinan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk di Gaza secara airdrop atau digugurkan melalui ruang udara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan sedang berbincang untuk menentukan cara alternatif yang terbaik dalam menyalurkan bantuan berkenaan. Dan kalau kita mahu melakukan bantuan kemanusiaan melalui airdrop, mungkin kita akan menghantar barang itu, tapi pihak di sana yang akan melakukan airdrop itu, Izu. Betul, dan kerja-kerja alliance dengan negara lain akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, iaitu menterinya Tok Mat akan menguruskan perkara tersebut. Dan sebelum ini media melaporkan sebanyak 480 kotak makanan hasil sumbangan rakyat Malaysia digugurkan dari ruang udara Gaza menggunakan pesawat kargo C-130 milik Tentera Udara Diraja Jordan. Jadi sama-sama kita doakan untuk perkara ini boleh dilaksanakan. Dan sebelum ni, semalam kalau tak silap saya, Singapura dah pun melaksanakan inisiatif ini, melaksanakan bantuan melalui udara ataupun airdrop, dan sebelum tu juga Australia, Indonesia pun dah melakukan perkara sama. Sama-sama kita doakan negara kita boleh meneruskan perkara ini demi kemaslahan, demi kesejahteraan rakan-rakan kita di Gaza. Pastinya ada proses dan juga perancangan yang perlu dilakukan, tapi walau bagaimanapun ingatan dan juga doa kita seluruh rakyat Malaysia sentiasa juga dekat kepada di Gaza dan juga seluruh penduduk Palestin. Dan hari ini kepada anda semua nak tengok perancangan, mungkin nak pergi bazar Ramadan ke macam mana, Izu? Tapi awal sangat pagi lagi ni, baru lepas sahur. Okey, tak apa Saleha. Tengok apa? Kita nak tengok ramalan cuaca dahulu. Kita nak rancang perjalanan kita satu hari ni macam mana. Macam petang tadi Saleha kata nak pergi bazar. Kita tengok dulu. Perancangan kita. Kejap lagi. Hujan tak hujan, kita tengok dulu ramalan cuaca sebelum ke rakan tugas dari Bilik Berita. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pemilik akaun Facebook yang didapati membuat hantaran berunsur menghina agama Islam berkaitan isu penjualan stokin tertulis kalimah Allah di kedai serba nikah KK Mart dihadapkan ke mahkamah hari ini. Untuk maklumat lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Muzamil Abdullah di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Silakan Muzamil. Terlajak perahu boleh diundur terlajak bahasa badan binasa. Itu perumpamaan yang dapat saya gambarkan ataupun ungkapkan terhadap situasi yang sedang dialami oleh seorang pemuda yang memuat naik hantaran berbaur hinaan ke atas agama Islam menerusi laman sesawang Facebook menggunakan akaun bernama Chok Wai Lung. Dan seperti yang kita sedia maklum, isu kalimah Allah yang dicetak di stoken dan dijual di KK Mart tempoh hari adalah satu isu yang sangat sensitif kepada rakyat Malaysia, khususnya dan umumnya kepada mereka yang beragama Islam. Dan pihak KK Mart bagaimanapun sudah menjelaskan mengenai perkara ini dan telah pun membuat permohonan maaf secara terbuka. Namun
dapat dilihat terdapat beberapa individu yang mengambil tindakan lebih sulu dari kuah. Di Sabah, di Kota Kinabalu, seorang individu dikenakan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM15,000 atau penjara 4 bulan lagi jika gagal membayar denda. Dan beliau juga melakukan perkara yang sama dengan suspek yang menggunakan nama Chok Wai Lum ini. Jadi untuk kes hari ini, ianya akan disiasat menerusi akta yang sama menggunakan Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 5 tahun. Suspek juga masih lagi dalam tempoh reman sehingga 24 Mac ini, dan PDRM telah pun memberi jaminan bahawa mereka akan melakukan siasatan dengan lebih menyeluruh dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Buat masa ini kami masih lagi menunggu ketibaan suspek ataupun kenderaan yang membawa suspek untuk tiba di perkarangan mahkamah di Jalan Duta ini. Namun kami rasakan dalam tempoh beberapa minit sahaja lagi kenderaan yang membawa suspek akan tiba di sini. Baik, saya kira itu sahaja maklumat dapat saya kongsikan kepada anda buat masa ini. Sebagai rakyat Malaysia, dalam kita membuat apa-apa hantaran, pastikan ianya tidak mempunyai sebarang unsur-unsur yang berbaur 3R, iaitu race, religion ataupun agama, kaum ataupun bangsa. Jadi elakkan perkara-perkara ini daripada ditulis ataupun dimuat naik di hantaran di laman sesawang di media sosial. Baik, saya kira itu sahaja maklumat yang dapat saya kongsikan. Kembali semula ke rakan setugas di Bilik Berita Bernama TV. Terima kasih. Baik, kita ke laporan seterusnya. Malaysia mengukuhkan lagi kerjasama dengan Thailand dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap dan menanti untuk kerjasama dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dalam bidang lain. We are working with Prime Minister Srettha of Thailand to have further collaboration, to enhance collaboration, economic, trade, investments, tourism, between South Thailand and North Malaya, and probably would include North Sumatra. So this is the understanding other than the ongoing programs in ASEAN. And we are fortunate, therefore, to have to pursue this policy in combination. Thailand ialah rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia di peringkat global dengan jumlah dagangan RM113.16 bilion dicatatkan pada 2023. Malaysia juga bekerjasama dengan Singapura dalam melengkapkan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dengan perjanjian bersama antara kedua-dua negara dijangka ditandatangani akhir tahun ini. Berhubung kerjasama Malaysia dalam ASEAN, Perdana Menteri berkata Malaysia akan memperluas dan mengukuhkan lagi kerjasama dalam beberapa bidang seperti peralihan tenaga, transformasi digital, kesihatan awam dan pendidikan. Pada 2023, rakan dagang utama Malaysia ialah ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun mewakili 67.7% bahagian daripada jumlah perdagangan Malaysia. Kementerian Pendidikan beri jaminan murid sekolah Integriti dan sekolah Henry Geni tidak akan terpinggir daripada mendapat mana-mana akses pendidikan terbaik hanya kerana mereka berada di sekolah berkenaan. Menteri berkenaan Fadlina Siddiq berkata jaminan itu termasuk mendapat semua bentuk kemudahan dan kaedah pembelajaran mengikut tahap pendidikan dan jenis peperiksaan yang akan diduduki murid terbabit. Maknanya mereka masuk ke sekolah-sekolah integriti ini, mereka akan menerima pendidikan. Maknanya mereka tidak akan dipinggirkan hanya kerana mereka berada di sekolah integriti ataupun berada di pusat-pusat koreksional. Jadi kita nak bagi jaminan bahawa mereka masuk ke sini dengan umur mereka itu yang masih di bangku persekolahan, pendidikan tetap menjadi keutamaan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti mana kita sedia maklum, telah berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera pada bulan lalu dan dalam kongres tersebut telah disebutkan beberapa perkara ataupun inisiatif dalam memartabatkan usahawan Bumiputera ini untuk kita menaikkan
pendapatan mereka. Betul. Sekaligus merancangkan ekonomi negara kita dalam PMKS ni. Dan hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan pemerkasaan usahawan madani. Bersama dengan kita tetamu di studio hari ini, kita ada siapa Celia? Sila kenalkan. Ya, dan hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang pemerkasaan usahawan madani bersama dengan kita di studio. Tadi saya tanya pernah datang ke bernama ke tidak. Jadi mungkin hari pertamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Bahtiar Yusof, Pengurusi Pertubuhan Malaysia Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Bahtiar, mungkin di permulaan ini kita nak mulakan dulu bagaimana matlamat penubuhannya dahulu. Okey. Untuk makluman, Pertubuhan Malaysia Madani atau nama singkatannya My Madani telah didaftarkan di bawah Jabatan Pertubuhan Pendaftaran dan ia telah lulus pada tahun 2023 bulan Januari. Okey. Ianya telah dirasmikan oleh penasihat NGO iaitu Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Saiful Nasution pada sekitar bulan Mei 2023. So untuk objektif NGO ini ialah kita menjadi sebuah organisasi bukan kerajaan yang ingin mempromosikan gagasan Malaysia Madani yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia itu sendiri iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk NGO kami sendiri, NGO ini adalah bersifat kebangsaan yang mana di setiap negeri kita telah melantik pengurusi-pengurusi negeri dan setelah hampir setahun beroperasi kita telah mempunyai lebih kurang 5,000 orang sukarelawan di seluruh negara. So untuk misi dan visi untuk NGO itu sendiri ialah kita mensasarkan kepada 3 golongan. Pertama, kita nak memperkasakan golongan belia. Yang kedua, kita nak memperkasakan golongan wanita. Ketiga ialah memperkasakan golongan orang kelainan upaya iaitu OKU. Dan tambahan ialah di peringkat NGO juga kita ingin memperjuangkan nasib dan hak anak-anak yang tanpa kewarganegaraan ini. Tanpa kewarganegaraan pun kita akan perjuangkan juga. Okey. Jadi maksudnya setelah daripada itu kita sebenarnya kita punya fokus untuk NGO ni kita lebih akan membuat pada bentuk karnival, expo, latihan dan kita fokuskan kepada 5 cabang. Yang pertama ialah cabang untuk kita mempromosikan TVET itu sendiri. Yang kedua ialah keusahawanan. Yang ketiga ialah kesenian dan kebudayaan. Yang keempat ialah sukan dan rekreasi dan yang kelima ialah kebajikan. So kita berharap dengan usaha-usaha sebegini kita dapat memupuk nilai-nilai perpaduan dan semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia. Fokus utama pengajuran macam yang Encik Bahtiar kata tadi adalah berkaitan dengan keusahawanan, TVET dan sebagainya. Dan kita tahu TVET merupakan salah satu perkara yang dititik beratkan juga. Samping masa yang sama juga keusahawanan pun dititik beratkan juga. Tapi kalau kita lihat setahun pertubuhan ini ditubuhkan, bagaimana Encik Bahtiar melihat ia boleh disebarluaskan kepada masyarakat khususnya yang berada di desa? Okey, untuk memperkasakan usahawan ni untuk berimpak tinggi ni sebenarnya kita telah mengadakan kerjasama dan perbincangan dengan kementerian, dengan agensi-agensi kerajaan dan juga rakan-rakan strategik daripada swasta. Untuk peringkat permulaan ini sebenarnya kita telah melantik beberapa rakan kongsi, rakan strategik daripada swasta itu sendiri, iaitu kita akan fokus kepada beberapa sektor lah. Yang pertama ialah agriculture. Agriculture ni maksudnya kita sendiri dengan rakan strategik telah memulakan projek inisiatif. Projek buah passion fruit. Lepas tu kita ada buat penanaman cili. Yang ketiga kita ada buat untuk cendawan dan mungkin kita akan tambah lagi dari masa ke semasa. Yang kedua ialah aquaculture. Aquaculture inilah ialah rakan strategik kita telah memulakan inisiatif membiak. Yang paling besar dia buat ialah ikan empurau. Ikan empurau sebab ikan empurau ni dia punya harga agak mahal. So maksudnya kita akan melatih usahawan lah. Yang ketiga ialah green technology. Green technology juga kita telah mendapat satu kerjasama daripada satu syarikat yang agak besar juga, yang mana dia akan berkongsi maksudnya dari sudut latihan. Mungkin dia akan buat sistem macam agent, franchise kepada bakal-bakal usahawan ini. Maksudnya macam contoh produk mereka ialah e-vehicle, e-bike, lepas tu charging bateri dan sebagainya lah, yang lebih kepada teknologi hijau dan lebih kepada a bit of future punya barang lah.
Yang keempat yang kita tekankan juga ialah usahawan yang berbentuk fizikal. Fizikal ni ialah orang yang berniaga. Sebab seperti yang kita sedia maklum, PM pernah di KL ni dia nak memperkasakan peniaga-peniaga khususnya makanan Ya. di pinggir-pinggir jalan. Maksudnya mungkin nak menambah baik dia punya infrastruktur dan sebagainya lah. Jadi saya rasa mungkin dengan adanya yang kita dapat daripada kerjasama ni, kita juga mungkin dapat memberi bimbingan kepada bakal-bakal usahawan ni. Maksudnya ada dapat pembiayaan daripada contoh agensi seperti MARA, Tekun, mungkin PUNB. Kalau macam di peringkat negeri mungkin kita ada Hijrah Selangor dan sebagainya. Jadi begitu banyak juga program dan juga inisiatif yang telah disusun atur juga. Jadi saya kira dengar tadi ada juga agensi-agensi yang terlibat. Jadi mungkin Tuan Buatan nak berkongsi peranan-peranan agensi yang mungkin terlibat juga dalam program seperti ini. Silakan. Okey, sebab seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan agensi yang ada ni maksudnya telah ditubuhkan agak lama. Tapi kadang-kadang mungkin di peringkat peniaga ini mungkin diorang kurang faham atau tidak ambil tahu atau tak tahu. So saya rasa tugas kita sebagai sebuah badan bukan kerajaan, NGO, mungkin boleh mempromosikan. Maksudnya mungkin ada ruang-ruang untuk mereka untuk dapatkan dana pembiayaan ataupun mungkin dapat geran untuk perniagaan. Ataupun kalau kata mungkin yang big besar sikit ialah untuk daripada SME Bank. Sebab kita punya fokus sebenarnya ialah kepada usahawan kecil dan sederhana, SME punya peniaga. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini, pemerkasaan usahawan madani juga bertindak secara langsung untuk menyebarluaskan matlamat yang dirangka di bawah My Madani itu sendiri. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit. Boleh ulang semula? Kerangka di bawah My Madani tu. Okey, sebab kita sebenarnya kita dari sudut kerangka ni, sebab kita banyak mengadakan kolaborasi ataupun perbincangan dengan rakan-rakan NGO yang lain ataupun agensi-agensi yang lain. Jadi daripada feedback yang kita dapat ni, kita rasakan maksudnya adalah masa yang sesuai untuk kita dengan kemampuan kita yang ada, dengan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan, dengan kementerian-kementerian yang memberi sokongan kepada kita, kita rasa dah sampai masuk untuk kita buat. So maksudnya daripada sudut situ yang saya sebutkan tadi, mungkin kita akan adakan satu carnival ataupun expo yang mana macam kita punya fokus ialah carnival ini berbentuk di kawasan kampung-kampung, desa-desa ataupun di kawasan daerah-daerah. Kita tak fokus terlampau besar, ialah skala kecil, tapi maksudnya akhirnya benda itu sampai kepada masyarakat di peringkat bawahan itu sendiri. Okey, biasanya karnival kita dengar banyak diadakan di kawasan-kawasan bandar, dan saya kira kalau buat di kawasan kampung ni pasti menarik minat lebih banyak Tuan Batia. Okey, mungkin kalau dalam banyak-banyak program dan juga inisiatif dan telah disusun atur, mungkin pelan jangka pendek yang mungkin nanti akan dilaksanakan lagi. Okey, untuk pelan jangka pendek yang kita telah merancang lah. Maksudnya kita akan bekerjasama dengan PBT tempatan, sebab kita rasakan kita patut mulakan satu inisiatif ataupun dipanggil baby project. Kita akan gelarnya sebagai Bazaria Madani. Okey, Bazaria Madani ni kita akan mulakan di Lembah Kelang. Sebab inilah baby project dan kita akan buat di setiap daerah-daerah. Sebagai contoh, Bazaria Titiwangsa, Bazaria Setiwangsa, Bazaria Ampang, Bazaria Pandan. Jadi maksudnya kita mulakan baby project ni di Lembah Kelang supaya mudah untuk kita bekerjasama dengan PBT tempatan. Maksudnya seperti di BKL, MPAJ ataupun agensi-agensi yang boleh memberikan pembiayaan. Dengan harapan bahawa apabila projek ini berjaya, kita akan sebar luaskan di seluruh daerah-daerah lain di seluruh Malaysia, insya-Allah. Okey, untuk perancangan My Bazaria tu, kita bulan puasa ni perkataan bazar tu cukup sensitif. Pantar dengan perkataan bazar ni. Patut dengar nak pergi. Itulah tu. Tapi yang menjadikan My Bazaria ni mungkin salah satu tarikan utama nanti sekiranya dibuat. Apa antara tarikan utama yang boleh dijadikan highlight? Sebab kita sedia maklum lah, sebab macam kadang-kadang peniaga ni bila diorang meniaga ni diorang main pacak je. So apabila kita buat benda yang lebih sistematik, maksudnya kita mungkin akan dapatkan satu lesen. Kita akan beri bimbingan usahawan tu sendiri. Yang ketiga, mungkin kita akan dapatkan lokasi-lokasi yang strategik untuk mereka berniaga. Tapi mungkin perniagaan ni kita mungkin pagi atau petang atau malam. Sebab dia bukan semestinya konsep perniagaan makanan saja. Mungkin melibatkan produk-produk tempatan gitu. Okey, jadi di hujung ni mungkin kita nak minta harapan Tuan Bahtiar lah berkenaan tentang program dan juga karnival yang mungkin dirancangkan akan dilaksanakan nanti.
besar harapan saya ialah supaya masyarakat dapat memberi input juga pada kita. Maksudnya mungkin kita boleh menambah baik. Maksudnya dari sudut perancangan kita lah. Sebab saya percaya maksudnya benda ni akan berlaku bila ada kerjasama di antara dua pihak lah. So bila kadang-kadang banyak kan orang dia cuma buat di pihak dia je. Yang mungkin tidak menguntungkan peniaga atau usahawan. Ada setengah orang buat untuk usahawan je, tak menguntungkan mungkin dari peringkat masyarakat, kesan kepada masyarakat pasal mungkin orang berniaga sebarangan dan sebagainya, memberi kesan yang buruk pada rakyat di situlah. So saya rasa mungkin kat situ kita akan bimbing mereka dengan lebih baik lah. Jadi baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Bakhtiar Yusof atas perkongsian selaku pengerusi Pertubuhan Malaysia Madani, dan kita harapkan program-program yang dilaksanakan Karnival, Bazaria dan sebagainya dapat berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai hasrat yang diimpikan. Okey, dan jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat sebentar lah ya. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan kita tahu Izu ya, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu suci dan juga mulia. Jadi banyaklah program yang akan diadakan. Hari ini kita nak berbicara berkenaan tentang program Ihya dan Erat Ramadan bersama #Geng Subuh Macam Jumaat. Jadi tetamu di studio kita ada bersama dengan kita. Hari ini kita ada yang berusaha Ustaz Osman Abu Bakar selaku pemangku Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan. Apa khabar Ustaz Osman? Baik, alhamdulillah. Cantik baju Melayu baru. Ya. Rasmi dah. Ada rasmi pada hari ini. Okey, Ustaz Osman, mungkin kita nak tahu jugalah program Ihya dan Erat Ramadan bersama ni. Program ataupun kempen Geng Subuh Macam Jumaat ni dah berlangsung lama. Tapi mungkin ada satu kelainan yang dibawa oleh Masjid Wilayah Persekutuan. Mungkin Ustaz Osman boleh kongsikan. Baik. Program yang berkaitan dengan Geng Subuh Macam Jumaat ini memang sudah lama dilaksanakan di beberapa buah masjid, bahkan bukan kata di wilayah persekutuan saja, bahkan juga di seluruh Malaysia. Untuk pada kali ini, pada 24 Mac ini, hari Ahad, insya-Allah Masjid Wilayah Persekutuan bersama dengan Jawi dan juga Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan, akan mengadakan Ihya dan Erat Ramadan, #Geng Subuh Macam Jumaat. Di mana program ini kita mensasarkan seramai lebih 5,000 orang untuk hadir di Masjid Wilayah Persekutuan, yang mana programnya bermula pada seawal 4 pagi sehinggalah hampir mungkin pukul 8 begitu. Dan kita isi dengan pelbagai program yang dimulai dengan Qiyamul Lail seawal pagi 4 suku, diimamkan oleh imam jemputan dari Mesir, dan kemudian kita bersama untuk bersahur secara jama'i, bersahur secara beramai-ramai lah, dan kita sediakan juadah sahur untuk semua yang hadir pada pagi itu. Kemudian kita akan solat subuh berjemaah bersama-sama. Selepas itu kita adakan aktiviti seperti pelancaran Geng Sedekah Ramadan, untuk orang ramai mengambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk bersedekah. Dan kita juga adakan tazkirah yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Prof. Madya Dr. Izhar Arif berkaitan dengan integriti jihad sanubariku. Dan kita juga akan mengadakan pertandingan hafazan Al-Quran. Kita mendapatkan penyertaan daripada orang ramai, di mana hafazan ini dia terbuka kepada sesiapa sahaja untuk warga negara Malaysia. Hafazan 30 juzuk ataupun ada juzuk tertentu? 30 juzuk. 30 juzuk, maksudnya 1 sehingga 30 juzuk sahaja. Jadi sesiapa yang telah menghafaz 30 juzuk boleh menyertai pertandingan inilah, musabaqah ini, dengan hadiah-hadiah yang kita sediakan. Yang pertama tajaan umrah, untuk hadiah kedua RM1,000 tunai, dan juga yang ketiga RM500. Jadi
mungkin pelajar tahfiz boleh, terutamanya lah, sudah tentu akan mengambil peluang inilah untuk turut serta. Dan kita juga sediakan sampul subuh untuk jemaah junior. Duit raya lah dalam duit tu. raya. Jadi siapa Duit raya, ya? kanak-kanak yang datang bersama ibu bapa, bolehlah. Kalau saya datang, saya dapat sekali tak? Ini yang bukan dewasa lagi lah. tak ada. Okey, baik Ustaz. Baik. Mungkin kalau dah banyak program yang disusun atur ini, mungkin apa tujuan dan matlamat yang sebenarnya nak disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga yang terlibat? Baik. Program ini kita hasratkan supaya orang ramai, terutamanya masyarakat Islam, supaya sentiasa mendekatkan diri dengan masjid, terutamanya untuk melakukan sembahyang berjemaah. Dan kita fokuskan dengan solat subuh kerana waktu subuh ini adalah waktu yang sukar. Betul. Untuk kita bangun menunaikan solat. Jadi kalaulah kita dapat biasakan masyarakat dengan waktu subuh, insya-Allah waktu-waktu solat yang lain tidak menjadi masalah. Jadi hasrat kita itu begitu, dan kita nak membiasakan masyarakat untuk bersama-sama mengimarahkan masjid, dan dalam masa yang sama dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama kita orang Islam. Okey, Ustaz Osman, kalau di masjid-masjid kebiasaannya orang nak datang tu susah. Macam Ustaz Osman kata, program ni hari Ahad nanti yang kita buat qiyamul lail dan sebagainya. Ada tak kalau mereka yang datang hari Sabtu tu nak qiyam ataupun nak berehat di masjid untuk hari Sabtu, nak terus tidur dekat masjid, lepas tu bangun nanti terus start qiyamul lail berjemaah dan sebagainya pada hari Ahad, boleh ataupun tidak? Baik, untuk program tersebut kita membenarkan. Jadi maknanya selepas sahaja selesai solat tarawih pada malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, jadi para jemaah boleh beriktikaf di masjid wilayah persekutuan. Jadi tak perlu pulang, boleh melakukan ibadat lah. Moreh disediakan? Kambing golek disediakan. Dan sahur disediakan. Jadi tidak menjadi masalah lah. Boleh berehat, boleh tidur dengan kawasan masjid wilayah yang luas, insya-Allah. Tidak menjadi masalah lah. Saya kira program-program seperti ini pastinya dapat juga Ustaz sokongan daripada pihak luar dan sebagainya, ataupun ada agensi tertentu. Ustaz rasa untuk kali ini siapa yang terlibat ataupun nanti nak mengalur-alurkan lagi? Banyak agensi, agensi kerajaan, agensi swasta dan juga NGO yang turut terlibat untuk menjayakan dan memeriahkan program Ihya dan Irad Ramadan ini. Jawi dan EAIC Suruhanjaya Integriti sendiri yang menjadi penganjur bersamalah untuk menjayakan program ini, turut disertai dengan agensi-agensi yang lain lah. Yang kalau nak sebut tu banyak juga. Jadi memang kita mendapat kerjasama yang baik daripada agensi-agensi swasta, NGO dan sebagainya lah. Dan ada yang turut menyumbang hadiah-hadiah tadi tu, disumbangkan oleh mereka. Adakah program seperti ini menjadi salah satu simbolik kepada masjid wilayah untuk diadakan setiap bulan Ramadan sahaja, ataupun nak diteruskan untuk hari-hari berikutnya, tidak sahaja pada bulan Ramadan? Baik, kita merancang untuk meneruskan program seumpama ini. Ini sebagai permulaan satu program pertama yang melibatkan geng subuh macam Jumaat, dan insya-Allah kita adakan pada masa akan datang. Bukan sahaja fokus kepada bulan Ramadan sahaja. Jadi mungkin dengan kemeriahan Ramadan, bulan penuh keberkatan ini, kita ambil kesempatan lah, sebagai satu permulaan lah. Jadi mudah-mudahan roh dan semangat program yang kita adakan pada bulan Ramadan ini dapat diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Saya suka menyebut apa yang Ustaz katakan tentang roh dan juga semangat mengimarahkan masjid itu. Jadi mungkin apa pendapat pribadi Ustaz sendiri sekarang ini, program-program yang diadakan di seluruh Malaysia dan bukan sahaja di wilayah Persekutuan, jadi mungkin perlu diperbanyakkan ataupun bagaimana? Program-program yang baik seumpama ini sudah tentu perlu diperbanyakkan dan diperluaskan. Terutamanya yang apabila ia berkaitan dengan masjid. Kita sebagai orang Islam sudah tentu rapat dengan masjid sebagai rumah Allah, dan
kita nak menggambarkan bahawasanya daripada rumah Allah inilah kita akan menyebarkan keharmonian dan sebagainya lah. Ya. Jadi di rumah Allah ni kita membina keharmonian spiritual, kerohanian, masyarakat sosial. Maknanya orang ramai datang di sini untuk membina perpaduan, untuk membina kasih sayang. Jadi itulah yang kita cuba lakukanlah. Okey Ustaz, mungkin di masa hadapan lah ada perancangan tak nak jemput artis-artis, sebab salah satu nak menarik anak muda macam kami berdua ni, salah satunya kena ada artis. Ada artis tak semangat nak kiam tu. Mungkin ada perancangan itu. Baik. Kita memang ada perancangan dan kita melibatkan artis juga, selebriti iaitu Alif Sattar bersama dengan geng dia lah. Dan kita juga buat jemputan persatuan seniman untuk turut serta dalam program ini. Ada persembahan juga nanti? Ada persembahan tu tidaklah. Tapi setakat ini belum lagi, mungkin akan pada masa hadapan kita boleh libatkan mereka untuk apa-apa persembahan yang bersesuaian. Ada juga pelibatan media ataupun bagaimana Ustaz? Ya, ada pelibatan media. Datang cover. Saya tanya nak beri sokongan. Adalah seperti TV Al-Hijrah dan media-media yang lain lah. Sambutan daripada pihak Kementerian Wilayah macam mana? Jabatan Wilayah? Jabatan Wilayah turut juga memberi sokongan, mungkin dari sudut-sudut yang lain lah, untuk turut sama menjayakan program pada kali ini. Ya. Maknanya kita sebenarnya mendapat kerjasama daripada banyak pihak lah. Mungkin secara tidak langsung, mungkin secara tidak langsung kerjasama yang mereka berikan, terutama khususnya dari sudut penyertaan lah. Sudut penyertaan kita minta dan kita buat jemputan kepada semua agensi, banyak jabatan, NGO dan sebagainya untuk turut sama-sama memeriahkan dan meramaikan program ini. Okey Ustaz, di akhir ini mungkin boleh kongsikan jugalah kepada kita harapan untuk program Ihya dan Irad Ramadan bersama #Geng Subuh Macam Jumaat Ahad ni 24 Ramadan. Ya. Kita mengharapkan supaya orang ramai, masyarakat Islam yang tinggal di wilayah persekutuan ini dapat turut serta turun pada pagi itu beramai-ramai untuk menjayakan dan memanfaatkan program yang kita adakan pada kali ini, dan mudah-mudahan keberkatan kelebihan Ramadan ini dapat sama-sama kita rasai. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Marilah sama-sama kita mengajak untuk mengimarahkan program yang akan diadakan pada hari Ahad ini. Bermula 4.30 pagi. 4.30 pagi. Yang penting saya datang nak tengok Alif Sattar. Tak apa, yang penting datang Ustaz. Yang penting datang. Beri sokongan. Dan pastinya kita harapkan juga banyak program-program sini yang dapat dijalankan bukan saja di wilayah tapi di seluruh Malaysia juga. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Osman Abu Bakar selaku pemangku Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan. Terima kasih Ustaz. All the best mesti program hari Ahad. Dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah kita telah pun masuk dalam bulan Ramadan, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru dua golongan. Yang pertama sekali Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dan Allah habiskan ayat dengan supaya kamu menjadi orang bertakwa. Daripada ayat Quran ini bagaimana kita faham kefarduan untuk kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Sebab itulah masuk dalam bulan Ramadan di antara bulan yang menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi bagi tahu ahlan wa sahlan ya suhur ataupun sayyidus suhur, selamat datang bulan penghulu sekalian bulan, iaitu bulan Ramadan. Kerana daripada ayat Quran itu bagaimana kita tengok orang yang beriman dengan orang yang bertakwa tak boleh lari jauh. Kerana iman yazid wa yankus. Kata Imam Al-Ghazali, iman seseorang itu ketika mana mereka bertakwa kepada Allah, iman mereka akan naik, akan bertambah keimanan mereka. Tapi ketika mana iman mereka tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka keimanan mereka akan turun, akan jatuh. Apa makna dia? Kata Imam Al-Ghazali, ketika mana seseorang itu khususnya dalam bulan Ramadan, ketika mana mereka berpuasa dalam bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, ketika itulah iman mereka akan bertambah.
Lalu ketika mana mereka tidak berpuasa, tidak melaksanakan perintah Allah itu solat dan sebagainya, iman seseorang itu akan makin berkurang. Itulah yang kita boleh faham titik tolak bagaimana Nabi SAW untuk menyahut seruan semua para sahabat. Sebab itulah Nabi SAW mentarbiah para sahabat. Ketika mana para sahabat dekat sangat dalam bulan Ramadan, mereka telah pun membuat persiapan 3 bulan, 2 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan. Sehingga kan bulan Rajab, mereka telah mempersiapkan ibadah mereka, pakaian mereka, mental mereka, fizikal mereka. Masuk bulan Syakban, mereka tambah lagi persiapan mereka semata-mata nak meraihkan, semata-mata nak menyambut bulan Ramadan, iaitu bulan sekalian bulan, iaitu bulan penghulu bagi seluruh bulan yang lain. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika mana seseorang itu berpuasa dengan sebaik mungkin, iman mereka akan bertambah. Dan ketika mana mereka tidak berpuasa dengan sebaik mungkin, maka iman mereka akan berkurang. Wallahu alam, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama dengan Apa Khabar Malaysia. Pada semalam kita dah bercakap mengenai topik TVET juga. Tapi kalau dulu kita bila asyik mengenangkan nasib balik, kecil-kecil nak jadi polis dulu, kecil-kecil dululah. Tapi mengimbas memori lah ni. Mengimbas kembali. Tapi bila dah besar jadi lain. Tak jadi polis. Jadi pengacara. Jadi orang kerja polis. Okey, hari ini kita nak memfokuskan kepada jelajah pendidikan TVET dan juga kerjaya badan beruniform Selangor. Dan bersama dengan kita di studio, kita ucapkan terima kasih kepada YB Dr. Gunaraj Jos bersama dengan kita, pengajar program, dan juga Dr. Umar Rani Ramakrishnan, pengarah programnya juga. Kedua-duanya selamat datang ke studio kita di Apa Khabar Malaysia. Ini pertama kali ya? Ya, terima kasih. Okey. Terima kasih YB dan juga Doktor. Okey, pertama sekali YB selaku ada situasi program ini akan berlangsung di Petaling Jaya. Mungkin boleh kongsikan dengan kita macam mana boleh terinspirasi nak mengadakan program jelajah TVET dan juga Badan Uniform Selangor ni. Ya, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pertama kerana sudi menjemput kami. Ya. Sebenarnya idea ni kita dapat selepas setiap tahun lalu kita telah anjurkan satu program UPU mengemaskinikan bantu budak-budak yang lepas SPM untuk nak masuk universiti. Kita tengok golongan yang pandai cerdik ni pun ada masalah untuk isi borang dan sebagainya. Bila saya anjurkan satu program di Dun Sentosa, saya dapat lebih dari 300 orang datang ke satu dewan dan minta bantuan. Dan kita tengok bagaimana dengan golongan anak-anak murid yang tidak begitu cemerlang tetapi yang boleh juga kita bawa dia, bagi dia peluang untuk masuk universiti atau college community, TVET dan sebagainya. So pasal itu kita anjurkan satu program ini dan kali ini bukan saya anjurkan di Sentosa tetapi untuk negeri Selangor secara besar-besaran di Dewan Civic Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dianggarkan lebih 3,000 orang hadir untuk 2 hari, 23 dan 24. Right? Pengisiannya hebat. Mungkin Dr. Umar boleh juga membantu untuk memberi pengisian. Tapi saya nak tekankan satu je. Kerajaan Madani telah memperuntukkan 6.8 bilion untuk pengajaran TVET. Ini adalah untuk mengekang kekurangan tenaga mahir di Malaysia dan juga membuat segala persiapan. Right? Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri keluar negara untuk bawa pelabur-pelabur dan sebagainya. Mana je tenaga mahir kita? Ini kita ada masalah. So oleh itu marilah kita, agenda negara ni perlu dicapai. Itulah agenda nasional atau agenda kerajaan Madani, dan sebagai warga Selangor, sebagai Adun Sentosa, kami pun nak memainkan peranan untuk memastikan agenda ini berjaya. Beramai-ramai. Okey, Doktor, soalan daripada YB nanti. Tadi apa antara pengisian untuk 2 hari punya program ni? Okey, kalau nak salam sejahtera dahulu. Kalau nak sebut tentang pengisian program, banyak keistimewaan yang kita boleh bawa di sini. Satu, kalau nak lihat, TVET merangkumi berbagai kemahiran. Kemahiran teknikal, kemahiran pastry, kemahiran mekanikal, luas bidangnya.
So, kalau lihat kita pada hari Sabtu dan Ahad ni, semuanya ada di bawah satu bumbung. Semuanya ada di bawah satu bumbung, maksudnya kita ada pertanian, penternakan, kita ada lagi mechanical, technical, electrical, semuanya. Pelbagai kementerian juga ada di sini, seperti Kementerian Komoditi Peladangan, Mardi, Sumber Manusia. So, boleh dikatakan di bawah satu bumbung, everything is there. Itu satu. Lagi satu, sesi kaunseling. Ramai pelajar tertanya-tanya, apa saya boleh buat dengan keputusan saya ni? Dan cita-cita saya ni, kita nak bantu. Matlamat utama kami, objektifnya, kita nak bantu pelajar kita supaya mohon khusus yang betul ikut minat dan cita-cita mereka. Jangan ada yang tercicir tak dapat mencapai. Memandangkan kerajaan dah bagi pelbagai inisiatif. Cuma sekarang kita kena capainya. Kata orang, dah ada perahu, dayung je lah. Itulah. Okey, baik. Bercakap tentang program ini juga kita berbalik kepada YB lah ya. Siapa lagi pihak-pihak ataupun agensi saya kira yang berganding bahu sama-sama untuk mencapai matlamat program TVET ni, YB? Memang soalan yang cukup baik. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan. Ya, memang kerajaan Negeri Selangor dengan bantuan MBI dan juga untuk memastikan program ini berjaya, semua agensi kerajaan, college community, university, UNICEF, ya, UTHM, right, dan juga institusi-institusi lain yang turut kita ada lebih daripada 35 booth untuk hari itu, dan memang kita juga ada agensi kerajaan, polis diraja Malaysia, tentera, kastam, bomba. Kerana ini kita nak bagi satu pendedahan kepada anak-anak murid kita. Selain daripada masuk TVET, ada juga yang berminat untuk jadi anggota badan beruniform dan sebagainya. So ini adalah peluang untuk mereka datang sendiri. Ibu bapa digalakkan untuk bawa. Right, jangan dia tekankan you dah perlu jadi doktor lah, engineer dan sebagainya. Tenaga mahir hari ini membayar lebih. Right? Gaji pun lebih daripada golongan-golongan profesional. Because semalam bila I terangkan underwater welder, underwater welder bawa kapal dia pergi ni pun gaji dia dekat 25,000. Betul. Kemahiran ni kendaki bukan di Malaysia saja, di luar negara pun. Right? So bagaimana kita kena bantu mereka, right, ataupun mendapat satu kesedaran tenaga mahir di Malaysia. Kita tak perlu warga asing lagi dah. Satu, saya nak ceritakan satu kisah satu usahawan. 5 tahun yang lalu telah bawa satu warga asing untuk bantu dia kerja. Tetapi warga asing ni sudah pandai dah buka mesin dah. 5 tahun bersama dengan usahawan ni. So transfer of skill ni berlaku dalam jangka masa 5 tahun. Sekarang warga asing dah buka kedai buat photostat machine, printing dan sebagainya. Tapi merugikan untuk negara kita. So usahawan kita pun perlu memainkan peranan untuk memastikan transfer of skill. Right? Perlu kita bantu bawa anak-anak muda kita, dan juga so pasal itu kita nak bawarkan di sini kesedaran tentang TVET ni. Kenapa, betapa pentingnya. Seseorang bukan saja you tak not good in your academics, but you also can be very good in your skill. Right? So itulah apa yang kita rancang. Okey, berbalik pada doktor. Adakah penganjuran Expo TVET ini fokusnya adalah kepada mereka yang lulusan SPM yang tak tahu hala tuju nak ke mana, boleh datang, ataupun ada untuk mereka yang nak mencari kerja dalam bidang kemahiran ini, ada peluangnya juga, doktor? Ya, tadi YB ada bagi tahu yang tentang polis dan sebagainya. Semua pun kita bercita-cita masa kecil-kecil dulu nak jadi polis. Saya polis, pun dulu doktor, arkitek. Saya pun nak jadi polis. Sama, kita sama. Okey. So macam nilah. Even ramai pelajar sekarang, diorang ramai yang tertarik nak jadi polis. Dan bila kita kata YB bagi tahu tadi, kita ada polis, tentera, bomba dan sebagainya datang pada hari pameran kami. Matlamatnya ini bukan seperti yang ada di sekolah. Mereka datang ni untuk beritahu kerjaya. Bagaimana hala tuju kerjayanya, apa yang diperlukan, kredit dan sebagainya. Okey? Mungkin ada yang sudah pun buat kursus dalam polis, di bidang ada di kolej swasta ke apa. Lepas tu tengok-tengok tak jadi polis pula. Apa pula ni, saya dah habis kursus tak jadi polis pula. Sayang polis, doktor. So, biar kita dapatkan peraturan syarat yang tepat. Kalau nak tanya adakah dia terbuka kepada pelajar lepasan SPM saja?
ini terbuka kepada 18 hingga 35 tahun. Okey. 18 hingga 35 tahun sebab di situ juga kita ada pelbagai agensi yang kemahiran TVET ni memang sekarang dah jadi macam gold mine. Betul. Gold mine. Semua sekarang kemahiran, keboleh pasaran buruh sekarang memang memerlukan TVET, kemahiran. Okay? So, 18 hingga 35 tahun ada Akademi Belia Golf di mana Bukit Kiara Golf mereka berikan latihan. Lepas tu juga pekerjaan selepas tu. Dan surat tawaran on the spot ya, Saturday Sunday ni, kalau anda layak. Unicell. NIOS pun ada tawarkan. Unicell. Unicell ada khusus kejururawatan. Diploma kejururawatan di mana semuanya dibayar. Okey. Dapat allowance sekali. Allowance sekali. Okey. Semuanya dibayar. Lepas tu dapat kerja terus. Terus dapat kerja. Tak payah pening-pening. Hospital. Hospital dah bagi dah. So semuanya diberikan. Matlamat objektif utama kami ni lah nak bantu anak-anak kita ni yang B40, M40 ni supaya mereka tahu yang kerajaan sediakan pelbagai peluang pendidikan. Bukan untuk yang selepas SPM saja. Saya ulang lagi sekali. Sesiapa yang sudah pun habis belajar SPM dan sekarang tak tahu nak buat apa, pelbagai kursus ditawarkan. Mekanika, semburan, animasi digital, solekan. You just need to click and see. Semuanya ada. Yang penting datang. Yang datang tu ibu bapa, NGO, ramai juga guru-guru, kaunselor dan sebagainya yang datang pada hari itu. Bidang solekan tu memang boleh menarik ramai golongan wanita tu tahun Salihah, ini juga ya. sila. So, boleh juga tak ada barrier umur ya doktor ya. Betul. Boleh. Okey, kita berbalik kepada YB pula ya. Orang kata daripada kecil cita-citanya nak menjadi seorang polis. Jadi mungkin di waktu-waktu sekarang ini di badan beruniform, kerjayanya, pendapat YB bagaimana? Memang banyak terpulang kepada anak tu sendirilah. Apa yang dia nak. Kalau kita cakap you masuklah pergi join badan beruniform, memang keperluan ni ada untuk membantu agenda negara dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu satu, ialah berkenaan dengan peluang yang kita ada. Ya, peluang yang kerajaan telah sediakan. 6.8 bilion telah diperuntukkan. Dan kenapa sekarang keluarga-keluarga B40 bila anak dia datang cakap, mak saya nak, ibu, ayah saya nak belajar di college ni, saya bagi contoh, nak belajar culinary. Kalau belajar culinary di luar atau untuk keluarga ni kena keluarkan duit 22,000. Tapi di college community kerajaan kita dengan RM800 boleh selesai. Tak payah belanja banyak. Apa yang diajar di sana pun dah diajar sini. Tapi hanya branding nama je. Tapi masuk dulu, belajar, then you become a specialist. You belajar yang basic foundation, lepas tu you naik tu pergilah college yang lebih ni. Selepas you ada dapat sumber pendapatan, you gunakan tu untuk belajar lagi. Yang penting masuk dulu. Mulakan dahulu cita-cita. Saya rasa ada lanjutan dia. Kelanjutan dia kalau kita buat sijil profesional. Betul. Kalau kita lihat sekarang college-college yang ditawarkan ni, antara college lah, saya nak berkongsi di sini, apakah college-college yang terdapat di sini. Kita ada college community, kita ada IKBN, betul, Institut Kemahiran Belia Negara, kita ada ILP, kita ada politeknik, pelbagai. So, mula daripada CJ sampai ke degree ditawarkan. Kita perlu tengok peluangnya. Masalahnya sekarang, apa-apa pun dikatakan tak dapat lah. Tak tahulah. Tak dapat ini. Takkan kita nak ketuk kan. Lagi satu, andaian mereka, saya dah cuba tak dapat. Tak cuba lagi. Masuk UPU punya pengemas kinian pun belum lagi. Semua orang, setiap orang tu harus cuba dulu. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Betul. Sebab seperti mana yang YB kata tadi, aeronautical maintenance engineering lah, pesawat penyelenggaraan pesawat ni. Berapa rasa-rasa nak belajar khusus tu? Mahal lah ya. Tak lari. Beratus ribu lah. Tapi kat sini kalau kita tengok satu semester kita bayar RM200. Dah 3 tahun tu lebih kurang 1,200. Dalam 2,000 kita boleh habiskan khusus tu. Terlalu but kalau nak sebut recognize ke benda ni, kita buat macam ni, selalunya orang nak cakap kat sini lah. Bila kata scam lah, percuma ni, betul ke ni percuma, free ni? Sebenarnya kalau rasa macam tu, terus hubungi kementerian berkenaan ataupun kolej-kolej berkenaan. Adakah benda ni daripada kerajaan? Betulkah khusus ni semurah itu?
Murah tu bukan orang kata cheap lah benda ni. No, it's quality education tapi dibiayai oleh kerajaan. Subsidi. Subsidi diberikan, itu sahaja. So itu bezanya. Wang ringgit bukanlah segala-galanya. Yang penting nilai yang dibawa tu. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada YB dan juga Doktor. Sebenarnya 15 minit tak cukup masa kita. Sebenarnya tak sampai 15 minit pun ni. Tapi tak apa, kita akan cuba bawakan program ni insya-Allah di masa hadapan dengan masa lebih panjang. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada sekali lagi YB dan juga Doktor. All the best untuk program 2 hari ni, esok dan juga lusa di Petaling Jaya. All the best dan terima kasih juga kita ucapkan kepada anda. Saleha, sambung. Penat ni. Dan dengan itu anda sudah bersama dengan kami selama 1 jam. Saya nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa lah. Selepas ini juga sehingga buka puasa. Okey, dan jangan lupa terus bersama kami minggu hadapannya. Saya Nur Salia Azmi mengundur diri dahulu. Saya Zul Yusof. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Segala sentosa